السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القائل قل كل يعلم قل كل يعمل على شاكلته وربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد نور الأنوار وعلى آله الأظهار وأصحاب الأخيار وسلم تسليما كثيرا. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. Para pendengar yang dirahmati Allah sekalian, InsyaAllah kuliah kita pada malam ini adalah merupakan sambungan atau penjelasan lanjut dari kuliah yang telah saya berikan pada malam semalam, yaitu berkenaan bagaimana golongan awam, salik, khawas dan khawasul khawas menghadapi berbagai dugaan atau cubaan atau ibtila daripada Allah, atau bagaimana mereka menyelesaikan berbagai masalah hidup yang dihadapi oleh masing-masing. Kita mulakan kuliah kita pada malam ini dengan memahami ayat 84 surah Isra. Bismillahirrahmanirrahim. Qul kullun ya'malu ala syakilatihi wa rabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila. Maksudnya, ya Muhammad, kau bagi tahulah kepada umatmu supaya mereka dapat memahami sebenar-benar kepahaman bahawa tiap-tiap diri manusia itu beramal mengikut gaya, mengikut kaedah, mengikut jalan masing-masing. Tuhan kamu Allah lebih mengetahui siapakah di antara kamu yang mendapat jalan amalan yang lebih menepati hidayat Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Baqarah ayat 160 juga Allah ada menyebutkan perkara yang hampir sama. Bismillahirrahmanirrahim. Qad alima kullu unasin masrabahum. Sesungguhnya tiap-tiap manusia itu telah pun mengetahui tempat minumnya masing-masing. Minuman dan tempat minuman masing-masing. Di antara kedua ayat ini mempunyai maksud yang hampir sama, yaitu tiap-tiap orang akan beramal mengikut gaya, cara, kaedah, jalan masing-masing. Misalnya kita lihat usaha mencari rezeki. Ada orang yang berniaga, ada orang yang menjadi guru, ada
yang mengajar Quran, dan yang meniaga pun macam-macam perniagaan yang mereka jalankan. Ada yang buka kedai runcit, ada yang buka kedai pakaian, ada yang buka kedai makanan, ada yang buka gedung-gedung yang besar, pasar-pasar raya, ada yang membuka kedai-kedai kecil. Begitulah juga dalam beramal, kita dapati setiap manusia itu beramal ikut cara masing-masing. Walaupun sembahyang maghrib 3 rakaat sama, tapi kita dapati kedatangan mereka ke masjid pun berbeza-beza. Ada berjalan kaki, ada yang naik kenderaan. Dan bila mereka takbir pun, cara mereka angkat tangan itu pun ada perbezaan. Begitu juga berbagai amalan, ada yang beramal membanyakkan baca Quran, ada yang memilih membanyakkan zikir, ada yang memilih banyakkan sedekah, dan begitulah seterusnya. Tiap-tiap orang Allah tegaskan, ya'malu kullun ya'malu ala syakilatihi. Tiap-tiap orang itu akan beramal, sentiasa beramal, ikut gaya, ikut cara, ikut kaedah masing-masing. Maka apabila kita ingat maksud yang terkandung dalam ayat 84 surah Isra ini, dan kita dekatkan, kita hubungkan dengan 4 golongan orang mukmin yang telah saya sebutkan dalam kuliah yang lepas, iaitu golongan awam, golongan sadik, golongan khawas dan khawasul khawas. Maka tentu saja 4 golongan ini dalam menghadapi dan menangani berbagai masalah hidup, berbagai ibtila yang Allah lakukan ke atas mereka tentunya berbeza-beza. Golongan awam, cara awam. Golongan sadik, cara sadik. Golongan khawas, cara orang khawas. Dan golongan khawasul khawas tentu berbeza dengan ketiga-tiga golongan yang sebelumnya. Tapi pada malam ini saya akan terangkan secara ringkas supaya kita dapat kepahaman yang asas. Golongan awam, sebagaimana yang telah saya terangkan, ialah golongan orang-orang mukmin yang hatinya masih lalai, atau dalam istilah Arabnya ghaflah. Setiap mukmin yang hatinya ghaflah, walaupun dia seorang alim, maka orang tersebut termasuk dalam golongan awam. Kerana 4 golongan yang telah saya sebutkan itu ditentukan berpandukan kepada keadaan hati. Bagaimana yang telah saya terangkan dalam kuliah yang lepas. Orang awam ialah orang yang hatinya lalai. Tak kira siapa saja yang berhati lalai, dia termasuk dalam golongan awam. Sekalipun orang yang berhati lalai ini seorang alim, seorang yang berilmu, seorang yang berijazah di bidang pengajian Islam, di bidang akidah, di bidang tafsir, di bidang apa juga ilmu Islam. Selagi hati orang tersebut lalai, ghaflah, maka orang tersebut digelarkan sebagai orang awam.
Walaupun dari segi ilmu bukan awam, tapi yang dikira ialah hati. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala, sebab Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah la yandur ila a'malikum wala ila suwarikum walakin yandur ila qulubikum. Sesungguhnya Allah tidak semata-mata mengira, memandang, menilai amalan kamu, keterampilan diri kamu, pakaian kamu, rupa kamu, tapi Allah menilai, mengukur hati kamu. Jadi mereka yang berhati lalai itulah orang awam. Sekalipun dari sudut ilmu orang tersebut alim. Orang golongan salik ialah golongan orang yang hatinya sudah diubahkan oleh Allah daripada qaflah kepada yaqadah, daripada lalai kepada sedar. Tentu sangat berbeza antara hati yang lalai dengan hati yang sedar, hidup dan sedar. Setengah ulama menggunakan misal untuk membezakan antara orang yang berhati lalai, qaflah, dengan orang yang berhati sedar, yaqadah atau intibah. Misal yang dibuat ialah seperti orang yang tidur dengan orang yang jaga. Orang yang tidur itulah orang yang berhati lalai. Dan orang yang sedar itulah orang yang berhati jaga, yaqadah, intibah. Karena itu maka golongan salik telah dapat menggunakan kedua-dua bakat yang Allah beri, yaitu akalnya dan hatinya. Hatinya telah dihidupkan oleh Allah, diberi cahaya intibah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Golongan khawas ialah mereka yang cahaya yang Allah kurniakan kepada, yang Allah limpahkan dalam hati mereka diterangkan lagi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semasa berada di tingkat salik, mereka dikurniakan oleh Allah nur intibah, nur yaqadah. Tapi bila mereka ditingkatkan ke tingkat khawas, maka nur tersebut diterangkan lagi oleh Allah, dikenali dengan nur hudur atau nur iqbal. Di mana hati orang tersebut sudah benar-benar maukan Allah, menghadap Allah, terlepas daripada pengaruh nafsu, terlepas daripada pengaruh makhluk. Bagaimana yang telah saya sebutkan semalam, Ibnu Athilah dalam kitabnya Hikam menegaskan, Aurada alaikal warida liyatasallamaka min yadil aghyar wa yukharruka min riqil asad. Allah limpahkan ke dalam ruang hati anda nur iqbal, nur hudur. Dengan nur tersebut, maka hati anda dapat diselamatkan daripada dipengaruhi oleh makhluk. Dan akhirnya hati anda menjadi hati yang mereka daripada dijajah oleh makhluk. Hati tersebut hanya menjadi hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Dan akhir sekali, golongan khawasul khawas ialah golongan yang disampaikan oleh Allah ke tingkat ihsan, difanakan oleh Allah, seolah-olah ketika itu dapat merasakan kewujudan Allah dengan jelas, sehingga Nabi gambarkan seolah-olah memandang Allah. Sesudah itu Allah tingkatkan lagi tingkat yang tertinggi, iaitu diletakkan dalam baqa' billah. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Bila
Khawasul khawas ini diletakkan oleh Allah ke tingkat billah, maka sempurnalah ilmu dan sifat kehambaan orang tersebut. Orang tersebut digelarkan sebagai insanul kamil, al-arif al-kamil. Para pendengar yang dirahmati Allah sekalian. Jadi begitulah golongan awam apabila menghadapi apa juga masalah hidup, utamanya ibtila daripada Allah Subhanahu wa taala, maka para ulama tasawuf menegaskan mereka akan menghadapinya, menyelesaikan masalah-masalah hidup mereka, termasuklah masalah ibtila daripada Allah dengan cara syariat tanpa hakikat. Tapi tiga golongan yang di atasnya, yaitu golongan salib, golongan khawas dan khawasul khawas. Mereka ketiga-tiga golongan tersebut boleh disebut sebagai ahli hakikat. Kerana itulah ketiga-tiga golongan tersebut bila menghadapi apa juga masalah, apa juga ibtilah daripada Allah, mereka akan selesaikan bukan hanya dengan syariat, tapi diiringi dengan syariat, diiringi dengan hakikat. Adalah satu anggapan yang salah bahawa ketiga-tiga golongan salik, khawas dan khawas, bila menyelesaikan masalah-masalah hidup, ibtila daripada Allah secara hakikat saja. Itu tidak betul. Tapi yang sebenarnya mereka menyelesaikan masalah yang mereka hadapi dengan menggunakan kedua-dua kaedah, iaitu menggunakan kaedah syariat, lalu diperkukuhkan lagi dengan kaedah hakikat. Tegasnya, ketiga-tiga golongan tersebut menyelesaikan berbagai masalah dengan syariat dan hakikat. Kalau kita ingin mengetahui dengan mudah apa yang saya maksudkan, kaedah syariat dan hakikat, kita boleh gunakan, kita boleh pahami dengan berbagai pendekatan. Salah satu pendekatan ialah kita ingatkan tiga hubungan. Tiga hubungan, iaitu sebab, musabbab, musabbibal asbab. Sebab, musabbab dan musabbibal asbab. Contohkan oleh Allah di dalam Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Awalam yara ila at-tayri fawqahum safatin wa yakbitna ma yumsikuhunna illa rahman. Mengapakah mereka tidak merenungkan burung sebaik-baiknya yang terbang di atas kepala mereka? Safatin wa yakbitna, mengembangkan sayap dan mengincupkan sayap. Ma yumsikuhunna illa rahman. Tidak ada yang menerbangkan burung itu di udara kecuali Allah yang bersifat Rahman. Sayap burung kiri kanan, kembang dan kincup itu adalah sebab. Burung itu terbang di udara itu adalah musabbab. Maka wujudlah hubungan sebab dengan musabbab. Tetapi Allah tegaskan, ma yumsikuhunna illa rahman. Tak ada yang menerbangkan burung tersebut kecuali Allah yang bersifat Ar-Rahman. Qudrat dan irada Allah yang pada hakikatnya menerbangkan burung itu, itulah
musabbibal asbab. Jadi orang awam bila mereka menyelesaikan apa juga masalah, mereka menggunakan kaedah syariat, iaitu menggunakan sebab dan musabab saja. Kalau sakit, mereka berubat. Ubat itu sebab. Takdirnya makan obat sembuh. Sembuhnya sakit itu adalah musabab. Dalam keadaan demikian, mereka walaupun ingat qudrat dan irada Allah, kuasa Allah, tapi mereka tak terdaya untuk mengingat, memandang qudrat dan irada Allah. Pandangan mereka, rasa zahir dan batin mereka hanya tertumpu pada sebab musabab. Pada obat yang baik yang dimakan itulah, yang diambilnya itulah yang menyembuhkan penyakitnya. Usaha ikhtiarnya yang gigih, yang bersungguh-sungguh, itulah yang dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi. Kesabarannya yang bersungguh-sungguh, itulah yang menyebabkan berjaya menghadapi ibtila Allah. Ketika itu, orang awam tidak terdaya untuk memandang qudrat dan iradah Allah, untuk memandang rahmat dan kurniaan Allah, untuk memandang semuanya itu adalah urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Disebabkan hati mereka lalai. Hati yang lalai terhijab oleh berbagai hijab. Hati mereka terhijab. Karena itulah hati mereka tidak mampu memandang. Tidak mampu memandang musabbibal asbab, yaitu qudrat dan irada Allah, kurnia Allah dan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala dalam menyelesaikan masalah-masalah. Karena itulah maka diringkaskan golongan awam itu menyelesaikan masalah mereka secara syariat. Menyelesaikan masalah secara syariat, mereka penat. Kiranya mereka berjaya, mereka pun penat. Apatah lagi mereka tak berjaya mengatasi masalah hidup yang dihadapi. Tentunya lebih penat, lebih huru-hara, lebih tertekan. Para pendengar yang dirahmati Allah sekalian, kita jelaskan secara ringkas saja tiga-tiga golongan yang di atas golongan awam, yaitu golongan salik, khawas dan khawasul khawas. Ketiga-tiga ini kita rangkumkan mereka inilah golongan ahli hakikat. Kenapa mereka kita golongkan dalam golongan ahli hakikat? Karena mereka telah dikurniakan oleh Allah menerusi hati mereka ilmu hakikat. Hakikat sifat-sifat Allah, qudrat dan iradah Allah. Walaupun golongan sadiq itu baru bermula, tapi pada hakikatnya golongan sadiq itu sudah juga dikurniakan oleh Allah sedikit sebanyak mengenai hakikat sifat-sifat Allah, hakikat kehambaan, hakikat apa juga yang berlaku. Karena itulah ketiga-tiga golongan tersebut boleh kita sebutkan sebagai ahli hakikat. Ketiga-tiga golongan tersebut bila menghadapi masalah hidup, maka mereka selesaikan dengan kedua-dua cara, iaitu dengan menggabungkan cara syariat dan kaedah hakikat. Misalnya kalau mereka sakit, mereka akan berubat. Ambil obat-obatan itu adalah syariat. Tapi setelah mereka
mengambil obat, menggunakan obat bersyariat, mereka tetap memandang qudrat dan irada Allah, kurniaan Allah, rahmat Allah, kasih sayang Allah. Mereka lebih memandang pada qudrat dan irada Allah. Takdirnya mereka sembuh. Disembuhkan oleh Allah. Mereka bersyukur dan mereka nampak. Mereka merasa Allah yang menyembuhkan. Takdirnya sebaliknya. Penyakit mereka tidak sembuh. Walaupun mereka sudah ambil ubat, sudah berdoa, sudah berserah, bertawakal kepada Allah. Mereka tidak menjadi apa-apa. Mereka tetap bertenang, setenang-tenangnya. Mereka tidak tertekan, mereka tidak gelisah, tapi tenang. Sama saja mereka, penyakit mereka sembuh, masalah mereka selesai atau tidak, sama saja. Kerana hati mereka mampu memandang Jalalullah, keagungan Allah, dan Jamalullah, kesempurnaan Allah, kesempurnaan urusan Allah SWT. Hati mereka hanya takut kepada kebesaran Allah dan hati mereka sentiasa bergantung, bertawakal kepada Allah yang sempurna. Mereka tidak memandang masalah, tapi memandang apa yang memberi masalah. Mereka tidak memandang sebab, tapi lebih memandang kepada apa yang menentukan hubungan sebab dengan musabab, yaitu memandang Allah yang menjadi musabbibal asbab semata-mata. Para pendengar yang dirahmati Allah sekalian, ada satu kepahaman yang silap di antara kita, yaitu bila seseorang mukmin itu menjadi seorang yang hampir kepada Allah, menjadi gulungan salik, atau lebih baik menjadi gulungan khawas atau khawasul khawas, ataupun seterusnya menjadi wali Allah. Mereka menyangka wali-wali Allah orang-orang yang hampir kepada Allah. Semua doa mereka dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh kerana itu, apabila mereka dapati dalam realiti hidup, ramai wali-wali Allah berdoa, tapi doa mereka seolah-olah tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Malahan ada yang menegaskan, ramai menegaskan di seluruh dunia orang-orang Islam sentiasa berdoa. Para wali Allah sentiasa berdoa, mereka hampir Allah sentiasa berdoa. Sudah beratus tahun doa mereka seolah-olah tidak diperkenankan oleh Allah. Umat Islam masih dikotak-katikkan oleh Allah. Umat Islam terus menjadi umat yang lemah dalam semua bidang hidup. Kita janganlah lupa apa yang kita telah pelajari mengenai qudrat dan irada Allah. Dengan ulama mengingatkan kita bagaimanapun kegigihan doa,
kehendak para nabi dan rasul. Doa kehendak para wali-wali Allah. Doa dan kehendak orang-orang yang hampir kepada Allah. Tidak akan dapat mengalahkan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Athaillah juga di dalam kitab ini menyebutkan Tawabiul himami la tahqu tawarikul. Bagaimanapun kegigihan kehendak para wali-wali, doa mereka, doa kehendak dan doa orang-orang yang hampir kepada Allah tak akan dapat mengalahkan ketentuan atau takdir Allah Subhanahu wa taala. Bagi golongan salik, khawas dan khawasul khawas, percaya atau tidaknya permintaan doa munajat mereka tidak menjadi hal. Kerana berjaya atau tidak bagi mereka sama saja. Kerana mereka tetap memandang Allah Subhanahu wa taala. Yang jadi masalah ialah golongan awam. Dan golongan awam inilah yang merupakan majoriti umat Islam. Sebab itulah setengah ulama menggambarkan masyarakat Islam seluruh dunia seperti juga kun atau seperti juga sebuah gunung. Puncak gunung itu kecil. Yang besar ialah bawah. Sebuah kun itu yang besar ialah bahagian bawah. Puncak kun itu adalah kecil. Ini berarti golongan orang-orang yang hampir kepada Allah, golongan salik, khawas dan khawasul khawas adalah sedikit. Yang ramainya umat Islam adalah terdiri pada orang-orang awam. Ini memang tidak dapat dielakkan. Kerana kesempurnaan Islam yang diamalkan, yang dipahami, yang berada di dada umat Islam ialah di zaman awal Islam. Di abad pertama, kedua, ketiga. Makin lama zaman meninggalkan zaman Rasulullah, maka Islam yang berada dalam diri umat Islam semakin lemah, semakin kurang. Sebab itulah Rasulullah tegaskan dengan menyebutkan khairu kurni summal ladzina yalunahum sebaik-baik kurun adalah kurunku. Maknanya sebaik-baik umat Nabi Muhammad ialah mereka yang hidup di kurun pertama. Diikuti mereka yang hidup di kurun kedua, diikuti mereka yang hidup di kurun ketiga. Umat Islam yang hidup di kurun pertama, kedua, ketiga inilah yang selalu dipahami. Yang selalu diistilahkan, disebutkan sebagai golongan salafus soleh yang menjadi tempat rujukan dan contoh teladan umat Islam sampai bila-bila. Bagaimanapun setengah ulama ada yang melebarkan lagi zaman salafus soleh itu. Bukan saja pada kurun pertama, kurun ketiga, tapi ada setengah ulama mereka melebarkan sampai kurun ke-6. Ditambah kurun ke-4, ke-5 dan ke-6. Cuma salafus soleh yang hidup di kurun pertama, kedua, ketiga dinamakan golongan mutaqaddimin. Salafus soleh yang hidup abad ke-4, ke-5, ke-6 dikenali dengan golongan mutaakhirin, golongan akhir. Misalnya Imam Ghazali yang meninggal dunia tahun 505 Hijrah masih juga tergolong dalam golongan salafus soleh. Syekh Fakhrul Razi
yang meninggal dunia tahun 606 Hijrah, yang dianggap sebagai mujaddid abad yang ke-6, juga masih tergolong dalam golongan salafus saleh. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, para pendengar sekalian, maka dengan ini kita dapat mengetahui secara ringkas bahawa ibtila atau dugaan atau cubaan yang Allah lakukan kepada seseorang akan dapat dihadapi oleh tiap-tiap golongan orang mukmin mengikut cara kaedah jalan masing-masing. Kalau orang awam disebutkan mereka menyelesaikan masalah dengan syariat, iaitu berat kepada mandang sebab dan musabab. Sedikit saja ingatan mereka kepada musabbibal asbab, qudrat dan iradah Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada hakikat, iaitu golongan salik, khawas dan khawasul khawas. Mereka menggunakan kedua-dua, iaitu syariat dan hakikat. Jadi tidaklah betul kalau golongan hakikat itu menyelesaikan masalah dengan hakikat saja. Mereka sakit tetap akan ubat. Satu ketika diriwayatkan Imam Syafi'i sakit ketika di Mesir. Dia berdoa, "Ya Allah, kalau sakit aku ini dapat keridhaan-Mu, maka tak apalah. Tak apalah ya Allah, kalau Engkau tambahkan sakit aku pun tak apa ya Allah. Kalau itu keridhaan." Ada seorang wali Allah yang mendengar doa Imam Syafi'i. Wali Allah ni bercakap kepada Imam Syafi'i, menasihatkan Imam Syafi'i, "Wahai Syafi'i, engkau bukanlah orang untuk berdoa seperti itu. Engkau berdoalah, minta sihat dan afiat. Jangan minta." Kalaulah Imam Syafi'i yang kita semua tahu kedudukannya begitu tinggi, sebagai salah seorang imam daripada empat mazhab, pun belum layak untuk tidak berubat, untuk tidak berdoa supaya disihatkan oleh Allah. Maka apatah lagi kita, walaupun kita orang khawasul khawas, kita masih perlu melaksanakan tuntutan syariat. Di samping kita memandang hakikat. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kuliah yang pertama ada beberapa soalan. Antara soalan yang saya ingat ialah bagaimanakah cara untuk menghadapi anxiety. Anxiety ini kalau tak salah saya ialah satu penyakit jiwa yang menimbulkan berbagai kebimbangan, perkara-perkara yang bukan-bukan, membimbangkan, tidak tentu arah. Maka anxiety ini adalah sejenis sakit jiwa. Sakit jiwa memang berbagai-bagai rupa. Bila berkaitan dengan sakit kejiwaan, kita sedar puncanya. Punca berbagai sakit jiwa adalah syaitan. Manusia yang mula-mula diserang penyakit jiwa ialah Adam dan Hawa.
Iaitu ketika kedua-duanya berada di surga lagi. Yang sepatutnya mereka tidak diserang sakit jiwa sebab mereka di surga. Tapi mereka diserang oleh sakit jiwa disebabkan was-was iblis. Allah jelaskan dengan firman-Nya, Bismillahirrahmanirrahim. Fawaswasa lahumas syaitanu an lauma ma uri'a anhuma an saw'atima wa qala ma nahakuma rabbukuma an hadhihi syajarah illa an takuna malakaini aw takuna minal khalidin wa qasahuma inni lakuma laminan nasihin. Iblis adalah makhluk Allah yang berasal daripada jin. Iblis dan kumpulannya adalah merupakan jin-jin yang alim, yang dikurniakan Allah banyak ilmu. Ketika mereka hidup di dunia, mereka sentiasa beribadat pada Allah. Mereka tak suka, tak gemar, benci terhadap jin-jin lain yang sentiasa bunuh-membunuh, berperang sesama sendiri. Lalu Iblis dan kumpulannya berdoa minta Allah SWT pindahkan ke langit. Maka Allah pindahkanlah ke langit. Hiduplah Iblis dan kumpulannya di langit. Sudah beribu tahun Iblis dan kumpulannya hidup di langit, beribadat kepada Allah bersama-sama malaikat. Ketika itulah Adam dijadikan oleh Allah, diletakkan di surga bersama Hawa. Tapi apabila Iblis diperintah oleh Allah sujud, Iblis tidak mau sujud. Bagaimana yang Allah sebut dalam surah Al-Kahfi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis kana minal jinni fafasaka an amri rabbih afatattakhidunahu wa dzurriyyatahu awliya'a min duni wa hum lakum aduwwun bi'sa lidh-dhalimina badala. Ingatlah kamu semua ketika Allah berfirman memerintahkan malaikat, usjudu li Adam. Sujudlah kamu semua wahai malaikat kepada Adam. Fasajadu, maka malaikat semua sujud kepada Adam alaihissalam. Illa iblis, kecuali iblis. Kana minal jin. Iblis itu adalah daripada jin, bukan malaikat. Fafasaka an amri rabbih. Diingkar perintah Tuhannya Allah supaya sujud kepada Adam, dia tidak mau sujud. Afatattakhidunahu wa dzurriyyatahu awliya'a min duni. Adakah kamu wahai manusia mau menjadikan iblis dan anak cucunya sebagai Tuhan yang mengurus, yang melindungi hidup kamu? Sedangkan mereka itu adalah musuh kamu. Bi'sa lidh-dhalimina badala. Kalaulah kamu jadikan iblis dan anak cucunya sebagai Tuhan, sembahan yang kamu anggap dapat melindungi, memberi kebaikan, menjauhkan kejahatan, keburukan daripada kamu, maka
iblis adalah sebagai Tuhan kamu, pengganti aku yang sangat buruk. Nasib kamu akan sangat buruk di dunia nanti. Oleh kerana iblis dimurkai oleh Allah sebabkan tidak mau sujud kepada Adam, maka iblis terus memusuhi Adam. Sebab Adam lah, maka beliau dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dilaknat oleh Allah. Kerana itulah iblis yang keras hati, tidak mau minta keampunan kepada Allah, mau meneruskan permusuhannya terhadap Adam. Iblis bersumpah, Bismillahirrahmanirrahim, Qala Rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughawiyannahum ajma'in illa ibadaka minhum mukhlasin. Iblis berkata, Ya Allah, Ya Rabbi, disebabkan kau telah menentukan menghukum aku sebagai hamba-Mu yang derhaka, maka aku bersumpah, nescaya aku akan kelirukan fikiran anak-anak Adam semua ketika mereka hidup di dunia. Anak-anak Adam akan memandang perkara-perkara yang buruk, mereka anggap baik. Sebaliknya, perkara-perkara yang baik, mereka pandang buruk. Dan aku pasti akan sesatkan anak-anak Adam itu semua. Illa ibadaka minhum mukhlasin, kecuali anak-anak Adam yang berhati ikhlas. Kerana itulah, apabila Adam dan Hawa diperintah oleh Allah duduk dalam surga dan diberitahu supaya jangan makan buah khuldi, maka perintah Allah itu dijadikan asas oleh iblis untuk menipu kedua-dua Adam dan Hawa alaihissalam. Maka di antara cara iblis, di antara cara yang iblis gunakan untuk menipu Adam dan Hawa ialah dengan cara menimbulkan dalam hati kedua-duanya apa yang dinamakan was-was. Was-was. Iblis berkata, tapi hendaklah kita ingat, bukanlah iblis tiba-tiba terus menjelma di depan Adam, terus bercakap. Tapi sebenarnya iblis, dia menyerupa seperti manusia, lalu menemui kedua-dua Adam dan Hawa, berkenalan, lalu terbinalah persahabatan antara ketiga-tiganya, iblis, Adam dan Hawa. Mereka selalu bercakap, berjumpa, berbincang-bincang. Sesudah sekian lama, iblis mendapati bahawa Adam dan Hawa memang benar-benar sudah percaya, sudah yakin bahawa dirinya adalah kawan karib. Ketika itulah iblis ambil peluang. Cakap kepada kedua-dua Adam dan Hawa dengan menyebutkan waqala, dan berkata, ma nahakuma rabbukuma an hadhihi syajarah illa an takuna malakaini aw takuna minal khalidin. Adam dan Hawa, kita berkawan dah lama. Kau berdua adalah kawan aku yang karib. Sekarang ni aku nak bukakan rahsia yang kau tak tahu.
yang sepatutnya kau tahu. Sangat menguntungkan kau. Sangat menguntungkan kau. Kau tahu tak? Aku dulu sebenarnya jin bukan malaikat. Tapi bila Allah pindahkan ke langit, di surga ini, aku makan buah khuldi. Bila aku makan buah khuldi, maka taraf kejadian aku daripada jin ditingkatkan oleh Allah setaraf dengan malaikat. Dan aku dikekalkan oleh Allah duduk dalam surga ni. Tak akan keluar dari surga. Sebabnya dah kerana aku makan buah khuldi. Jadi kalau engkau nak dapat dua kurniaan daripada Allah, taraf engkau manusia menjadi malaikat, engkau kekal di surga ini, engkau makan. Iblis nampak kedua-dua Adam dan Hawa macam tak percaya. Lalu Iblis bersumpah, faqasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Wahai Adam dan Hawa, kita berkawan dah lama. Percaya dan percayai, sanjung menyanjung. Aku cakap ini hanya cakap kawan, nasihat kawan kepada kawan. Tidak lebih daripada itu. Terpulanglah pada engkau kalau engkau nak makan, kau tidak. Kalau engkau makan, kau untung. Kalau engkau tak makan, kau rugi. Lalu, inilah yang dinamakan was-was. Was-was daripada iblis ni dapat menawan nafsu kedua-duanya. Kedua-duanya ingin kekal hidup di surga, ingin naik taraf menjadi malaikat. Nafsu. Bila nafsu mereka ditawan oleh was-was iblis, maka akal kedua-duanya pun ditawan. Hati pun tertawan. Akhirnya kedua-duanya makanlah buah khuldi. Jadi inilah kisah manusia yang mula-mula diserang oleh penyakit kejiwaan. Adam dan Hawa, puncanya ialah iblis, syaitan. Kita jangan lupa, apa juga masalah kejiwaan, puncanya adalah iblis dan syaitan. Tetapi, oleh kerana kita hidup di zaman moden, pengaruh pandangan perubatan moden begitu meluas, begitu mendalam. Boleh katakan semua manusia sudah menerima arus perdana pandangan perubatan barat, bahawa berbagai penyakit kejiwaan adalah disebabkan perkara-perkara yang tertentu. Tidak pernah mereka menyebutkan disebabkan oleh jin atau syaitan. Kerana dalam sains barat, termasuklah sains perubatan, tidak ada jin dan syaitan. Jin dan syaitan tidak ada dalam kamus hidup mereka. Tapi kita, orang yang beriman, mesti berpegang teguh kepada apa yang Allah ingatkan. Bahawa berbagai penyakit kejiwaan sebabnya, puncanya ialah jin dan syaitan. Apabila kita sudah mengetahui punca berbagai penyakit jiwa dan syaitan, termasuklah penyakit anxiety, penyakit was-was, penyakit kebimbangan, tekanan dan sebagainya, disebabkan oleh syaitan, maka cara menghadapi tidak ada cara yang lain. Mestilah kita singkirkan unsur-unsur syaitaniah daripada diri kita. Apabila unsur-unsur syaitaniah itu hilang,
InsyaAllah berbagai sakit kejiwaan akan sembuh. Saya pernah didatangi seorang ustaz yang menjadi imam sebuah masjid yang menghadapi masalah was-was. Antaranya bila mengangkat takbir berkali-kali. Ketika menjadi imam di masjid, oleh kerana ramai jemaah, terpaksalah diangkat sekali. Tetapi apabila sembahyang sunat sendiri, maka imam tersebut akan melakukan takbir berkali-kali. Berpuluh-puluh kali. Kerana itu, imam ini bila mengerjakan sembahyang sunat, dia akan masuk ke bilik dalam masjid itu. Di masjid itulah dia takbir berkali-kali. Dan bila nak tidur, membaca bismillah, baca doa berkali-kali. Sehingga kadang-kadang pernah sampai tengah malam, berjam-jam masih baca doa. Tapi tak tidur-tidur. Ini semua sebabnya adalah syaitan. Bila ustaz yang menjadi imam ni berjumpa saya, menjelaskan masalah was-wasnya, maka saya ceritakan dengan cara ringkas saja. Ustaz, yang menyebabkan was-was itu adalah syaitan. Allah tidak perintah kita was-was. Allah perintah kita buang was-was. Jadi kalau ustaz was-was, takbir lebih sekali, itu adalah syaitan. Tegaskan dia dalam hati. Kalau aku takbir sekali, ini daripada Allah. Kalau lebih sekali, ini dari syaitan. Ustaz solat untuk syaitan ke untuk Allah. Kalau untuk Allah, sekali. Kalau untuk syaitan, ikutkanlah. 2-3 kali sampai berpuluh-puluh kali. Di akhirnya, ustaz ini dapat mengatasi masalah was-was. Kerana tahu puncanya. Puncanya syaitan. Syaitan tak boleh diikut. Jadi begitu jugalah penyakit apa yang dihadapi oleh saudara pendengar kita, iaitu sakit penyakit anxiety, iaitu perasaan yang tidak menentu. Kadang itu, kadang ini. Begitu juga penyakit-penyakit jiwa yang lain. Caranya, hendaklah kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Termasuklah suudzon. Sebab itu, suudzon adalah salah satu punca timbulnya penyakit. Berbagai penyakit kejiwaan. Sebab itu, dalam sebuah hadis kursi, Allah berfirman yang bermaksud, dua kejahatan bila dilakukan oleh seorang, tidak ada lagi kejahatan yang di atasnya. Iaitu suudzon, buruk sangka kepada Allah, dan suudzon, buruk sangka kepada manusia. Dua kebaikan yang bila dilakukan oleh seseorang, tak ada lagi perbuatan yang lebih baik daripada kedua-dua perbuatan baik ini. Iaitu husnudzon terhadap Allah, baik sangka terhadap Allah, dan husnudzon terhadap manusia, baik sangka terhadap manusia. Hadis Nabi tersebut bermaksud supaya kita mengelakkan punca-punca yang menyebabkan timbulnya berbagai penyakit kejiwaan. Selain daripada panduan yang saya beri ini, cara menghadapi berbagai penyakit kejiwaan
perlulah mereka yang diserang oleh berbagai penyakit kejiwaan seperti anxiety itu menemui pakar-pakar yang biasa merawat berbagai penyakit kejiwaan. Yang saya maksudkan pakar-pakar di sini adalah para ulama. Para ulama yang biasa menangani berbagai penyakit jiwa. Bukan takat pakar-pakar psikiatrik yang bertugas di hospital. Kerana banyak penyakit kejiwaan yang tak dapat dipahami, apatah lagi disembuhkan oleh perubatan moden barat di hospital. Kerana punca yang sebenar mereka tak tahu. Punca yang sebenar ialah syaitan dan jin yang jahat-jahat. Kalau kita berubat dengan ulama yang biasa menangani penyakit kejiwaan yang tahu punca-punca yang sebenar, insya-Allah yang dilakukan dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ada lagi satu soalan yang saya ingat dalam kuliah yang pertama, iaitu bagaimanakah kita boleh berjaya duduk dalam muraqabah ma'iyah. Bagaimanakah kaedah supaya kita dapat kejayaan duduk dalam muraqabah ma'iyah. Pertama sekali, hendaklah kita ingat apa itu muraqabah ma'iyah. Muraqabah ma'iyah, ma'iyah berasal daripada ma'ah. Ma'ah artinya berserta. Ini merujuk kepada firman Allah Subhanahu Wa Taala, Bismillahirrahmanirrahim, bahwa ma'akum aynama kuntum. Dan Allah itu beserta kamu dimanapun kamu berada. Allah beserta kita dimanapun kita berada. Tapi hendaklah ingat, Allah beserta dengan kita itu dalam keadaan maha sucinya. Allah beserta dengan kita tidaklah di kiri kita, tidaklah di kanan kita, tidaklah di depan kita, tidaklah di belakang kita, tidaklah di atas kita, tidaklah di bawah kita, tidaklah di dalam diri kita atau di luar diri kita. Apa sebab? Kerana zat Allah itu tidak memerlukan tempat. Laisa kamitslihi syai'un, tidak ada sesuatu yang serupa dengannya. Kalau zat Allah itu, kewujudan Allah itu di depan kita, ada tempat. Di belakang, kiri, kanan, atas, bawah, dalam atau luar, itu bertempat. Sebab itulah kita nak ingat, Allah beserta dengan kita itu dalam keadaan maha sucinya Allah yang tak boleh dirupakan. Tak boleh nak dirupakan di depan kita, di belakang kita, di kiri kanan kita, di atas, di bawah kita, dalam diri kita, tidak. Kenapa begitu? Karena Allah, zat Allah itu tidak bertempat.
Yang mengambil tempat, mengambil ruang itu makhluk. Nah, ini asas kepahaman yang mesti kita ingat. Bahawa Allah beserta kita dalam keadaan maha sucinya. Yang mana dikatakan maha sucinya? Kerana zat Allah itu tidak mengambil tempat dan ruang, masa. Kerana itu, walaupun Allah sebutkan bahawa Allah itu sentiasa beserta dengan kita dimanapun kita berada, bukanlah di depan, bukan di belakang, bukan di kiri, bukan di kanan, bukan di atas, bukan di bawah, bukan di dalam, bukan di luar diri kita. Habis macam mana? Allah saja yang tahu, kerana zat Allah tidak mengambil tempat. Maha suci, laisa kamitslihi syai'un, tidak ada sesuatu yang serupa dengan. Cuma hendaklah kita rasakan bahawa Allah itu beserta kita dalam keadaan maha sucinya. Siapa yang jadi ayat ini Allah mengajarkan kita supaya kita duduk dalam keadaan ma'iyah, ma'allah, yang diistilahkan muraqabah ma'iyah. Muraqabah ma'iyah atau ma'allah adalah satu tingkat tauhid, satu tingkat hubungan seorang mukmin dengan Allah yang sangat penting, yang sangat tinggi nilainya. Yang menunjukkan orang tersebut adalah hampir kepada Allah, orang tersebut dikasihi oleh Allah, diberi rahmat oleh Allah, ikutkan Allah dalam Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Illa tansuruhu faqad nasarahu Allah. Id akhrajahul ladzina kafaru. Saniyasnain idhuma fil ghar. Qala li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Wa anzalallahu sakinatahu alaihi wa ayyadahu bijunudin lam tarawha. Wa ja'ala kalimatul ladzina kafaru sufla wa kalimatullahi hiyal ulya wallahu azizun hakim. Sekiranya kamu tidak menolong Muhammad, sesungguhnya Allah telah menolongnya, memenangkannya. Yaitu ketika Muhammad SAW dikeluarkan daripada kota Mekah oleh orang-orang kafir. Dan ketika kedua-dua Rasulullah dan Abu Bakar berada dalam gua, maka Rasulullah mengingatkan Abu Bakar, la tahzan innallaha ma'ana. Abu Bakar, janganlah engkau duka cita, kerana Allah beserta kita, bahawa ma'akum aina ma kuntum. Maka akhirnya kita tahu akhirnya kedua-dua Abu Bakar dan Rasulullah diselamatkan oleh Allah daripada dibunuh oleh orang-orang Quraisy. Padahal orang Quraisy itu
merodokkan lembing ke dalam gua, tentulah akan mengenai tubuh Abu Bakar dan tubuh Rasulullah. Sebab gua itu adalah sangat kecil. Dalam setengah kitab disebutkan luasnya, lebarnya 3 hasta. Dalamnya 3 hasta. Tapi dengan rahmat Allah, bila kedua-duanya masuk ke dalam gua ini, batu yang lekuk itu saja, dengan serta-merta datang laba-laba buat sarang dan burung merpati juga buat sarang dan bertelur. Jadi inilah yang mengabui mata dan fikiran orang-orang Quraisy. Tentunya mereka menyangka Nabi dan Abu Bakar tidak ada di dalam. Sebab kalau Nabi dan Abu Bakar ada di dalam, tentulah rumah laba-laba itu putus dan burung merpati itu tidak ada di situ. Ini semua adalah pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kedua-duanya selamat. Jadi itulah kepentingan muraqabah ma'iyah berdasarkan kepada wahwa ma'akum aina ma kuntum. Kita mesti duduk dalam hakikat wahwa ma'akum aina ma kuntum. Untuk mencapai muraqabah ma'iyah, duduk dan sentiasa duduk dalam muraqabah ma'iyah. Bagaimana yang diajar dalam tarekat Naqsabandiyah, Khalidiyah, mesti seorang itu berzikir Ismudzat Allah, Allah, sehingga penuh semua lataif yang 7. Latifatul qalbi, latifatul ruh, latifatul syir, latifatul akhfa, latifatul khafi, latifatul akhfa, latifatul kulli jasad, latifatul nafsi dan latifatul kulli jasad. Semua 7 lataif dipenuhi dengan zikir Allah, Allah berhari-hari. Sehingga seluruh ruang jasmani dan rohani orang berzikir itu penuh dengan kalimah Allah, lalu melimpah kalimah Allah itu memenuhi seluruh alam semesta, maka ketika itu orang tersebut dirasakan oleh Allah benar-benar duduk tenggelam dalam lautan Ismudzatil Aliyah Allah, Allah. Bagaimana yang disebut dalam sebuah hadis Nabi, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama'i was-samin alim. Bismillah. Apa juga makhluk di langit dan di bumi tidak akan memudaratkan sesiapa yang berserta dengan nama Allah. Kalau kita benar-benar berserta dengan nama Allah, iaitu ditenggelamkan Allah dalam lautan namanya, maka Rasulullah kata apa juga makhluk di dunia dan di langit tidak akan dapat memudaratkan sekiranya makhluk-makhluk itu mau membinasakan, memudaratkan kita. Diselamatkan oleh Allah. Siapa yang berserta dengan nama Allah, maka dia akan selamat. Jadi apabila kita sudah diletakkan oleh Allah dalam lautan namanya, insya-Allah kita akan disampaikan oleh Allah dengan zatnya dan sifatnya. Itulah yang dimaksudkan ma'allah. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Muraqabah ma'iyah. Mengapa tidak Allah berserta dengan kita? Kerana pandangan kita sebenarnya pandangan Allah, pendengaran kita, daya dan kekuatan kita, kewujudan kita, percakapan kita, ilmu kita, semuanya adalah kepunyaan Allah.
Apa yang ada pada kita adalah kesannya. Percakapan kita, pendengaran kita, penglihatan kita, daya kekuatan kita adalah kesan. Kesan daripada kodrat-kodrat sama basar kalam Allah Subhanahu wa taala. Tapi itu semua tidak akan dapat kita capai hakikatnya kecuali apabila kita terus berzikir berhari-hari. Sehingga kita ditenggelamkan oleh Allah dalam zikir ismuzat Allah. Dengan itu, insya-Allah di satu masa kita hayati keadaan tersebut sehingga akhirnya kita biasa duduk dalam keadaan muraqabah ma'iyah. Tapi ayat yang berkaitan wahwa ma'akum aina ma kuntum adalah kita ingatkan, selalu baca, selalu dipahami dan hendaklah kita selalu berzikir. Utamanya zikir ketika bertawajuh, zikir ketika bersolok selama sehari. Allah alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu sih guru. Ada soalan. Ada soalan. Apa sangat? Ada. Soalan dari Apa? yang lain tu tak nak jawab. Kan? Atau apa penurunan tentang ahli naum. Bismillahirrahmanirrahim. Ada pertanyaan tentang ahlu naubah. Naubah, setengah ulama merujuk pada satu daerah di hulu Sungai Nil. Kawasan di hulu Sungai Nil itu ada satu daerah yang dinamakan daerah Naubah. Mungkin pada suatu ketika dulu di daerah Naubah ini ramai ahli zikir, ramai wali-wali Allah. Jadi mereka inilah yang dimaksudkan ahli naubah. Yang setengah orang tarekat bila nak berzikir bertawasul kepada ahlu naubah. Itu sajalah yang saya boleh terangkan. Tuan-tuan boleh tengoklah naubah dalam betul ya. Cuba kita Google. InsyaAllah kita boleh berjumpa ya. Di hulu Sungai Nil. Bersepadan dengan Sudan ke. InsyaAllah. Wallah alam. Dah. Doa. Tak apa.